Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Bangun. So, ini adalah sesi bangun untuk minggu yang baru, minggu bulan Februari, minggu ketiga bulan Februari. So, saya sangat excited nak go through this week sebab ada banyak benda nak dicapai pada minggu ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi semua. Saya ucapkan semoga anda kaya dan berjaya, semoga anda semua semangat untuk go through minggu ni. So mungkin ada yang terkejut, belum pukul 9 lagi ni Tuan Nasrul dah live. Okay. Yes, belum pukul 9 lagi, sebab saya ada meeting yang perlu dikejarkan. Meeting di KL, sekejap lagi kami ada meeting. So saya kena habiskan dulu live ni. Saya tidak akan live lama pada pagi ni, cuma saya akan live juga sebab saya ada something very important untuk share kepada anda. Selamat pagi Puan Nora, selamat pagi Puan Hidayah, selamat pagi Puan Noni. Okey, so saya bersiaran secara langsung di 3 page secara serentak. Di page Nasrul Hadi, di grup EFP dan juga di grup Nak Urus Bisnes. So terima kasih kepada anda yang menonton. Saya nak anda bantu saya. Adakah suara saya jelas? Adakah visual saya jelas? Jika kedua-dua ni jelas, tolong tulis itu jelas dan terang. So kita nak tahu adakah semuanya okey. Saya tidak akan live lama. Saya bagi tahu terang-terang, saya tidak akan live lama. Saya cuma ada beberapa minit saja untuk saya live pagi ni. Dan saya memang kena live sebab ada satu benda yang sangat penting saya nak share. So saya nak pastikan anda kekal menonton live ni. Saya nak anda terus tengok, saya nak terus anda ada kat sini. So terima kasih kepada anda di page Nasrul Hadi sebab bagi tahu semuanya jelas. Anda di support group EFP, anda di Nak Urus Bisnes, adakah segalanya jelas? Terima kasih Cik Fatihah Fazil. Okey, so tak nak melengahkan masa. Terima kasih Tuan Adri. Baru jumpa Tuan Adri baru-baru ni. Jumpa Tuan Adri di MGC, Menteri Group Coaching untuk MMM. Terima kasih Tuan Adri. Terima kasih, selamat pagi Tuan Nurabitul Alia. Terima kasih. Okey, saya nak bagi tahu hari ini adalah minggu kedua, hari Isnin minggu ketiga untuk Februari. Kita basically dah ada di pertengahan Februari tuan-tuan dan puan-puan. Pertengahan Februari adalah satu crucial time sebab kita dah masuk ke bulan kedua untuk 2020. Dan to be honest with you guys, sebenarnya bulan kedua adalah bulan yang sangat mencabar untuk tahun ni 2020. Awal live, yes, Tuan Syafiq Haji Latif. Saya terpaksa awal sebab saya ada meeting sekejap lagi. So kena pergi ke KL. Kami VP semua kena bergerak. So kami kena live awal. Saya kena live awal, orang lain tak live awal lah. Saya je yang kena live. So saya tak nak lama-lama. Okay, sebab macam saya cakap tadi, sekarang adalah minggu ketiga untuk Februari. So bila saya cakap minggu ketiga Februari, saya sangat-sangat gusar tentang keadaan anda semua. Adakah anda semua punya income, anda punya cash flow semua okey atau tidak? Adakah anda semua okey atau tidak dari segi cash flow? Cash flow sekarang ni, cash flow macam mana? Adakah cash flow anda ni di tahap yang memberangsangkan ataupun di tahap yang biasa-biasa saja? Okay, kita ada isu sebab sekarang ni awal tahun ni kita ada isu tentang banyak benda. Macam saya cakap baru-baru ni, mungkin ada yang dah tonton, mungkin ada yang tak pernah dengar lagi. Saya pernah cakap pasal pertumbuhan ekonomi Malaysia sangat-sangat menakutkan, kurang memberangsangkan. Menakutkan tu betul juga. Sorry nak tercakap perkataan yang menakutkan tu. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan adalah buat waktu ni Bank Negara sendiri dalam proses nak mengira berapa sebenarnya kadar. Bukan mengira, dia macam ni, mengestimate apa? Mengestimate. Aduh, my BM all over the place lah. My English okay, still intact. So dia bukan mengestimate, bukan menjangka, dia adalah menjangka lah. Dia menjangkakan apa, ada satu perkataan tu lah, astaghfirullahalazim, subhanallah, saya nak cakap perkataan ni. Dia estimate tahun ni punya kadar pertumbuhan pun mungkin tidak memberangsangkan. Sebab kalau just nak share kadar pertumbuhan ekonomi tu, tak masuk kadar pertumbuhan ekonomi tu, maksudnya ekonomi tu growing pada kadar berapa. Sebab pada tahun 2018 kadar pertumbuhan adalah 4.7, 2019 dia drop 4.3 saja. So 2020 dia orang kena plan balik. Dia orang kena
Ni dia bukan anggaran, dia mengunjurkan, unjuran. That's the word, unjuran. Estimate dalam bahasa melibatkan ekonomi ni unjuran ekonomi ni macam mana dia plan. So tak tahu tahun ni 2020 berapa kadar unjuran tu. Kadar growing of the economy in Malaysia. So it's very challenging sekarang tuan-tuan dan puan-puan, especially bila hujung Januari dan masuk ke Februari ni kita ada COVID-19. Dan untuk pengetahuan anda, it's really affecting a lot of industries, especially in Malaysia, sebab just so happen, mungkin Tuhan lebih mengetahui segalanya, just so happen tahun ni adalah tahun melawat Malaysia 2020. Tahu ke tak tahu ni? Siapa tahu yang tahun ni adalah tahun melawat Malaysia 2020? Siapa tahu? Angkat tangan, say I. Tulis situ, Visit Malaysia 2020. Tahun ni adalah tahun melawat Malaysia 2020, dan disebabkan itulah sepatutnya kita akan menjangkakan lagi ekonomi akan lebih prosper, lebih ramai pelancong datang, lebih banyak duit dari luar negara masuk. So dia akan spread out to other industries, bukan hanya kepada pelancongan, bukan hanya kepada F&B. Dia akan melibatkan banyak industri yang akan dapat manfaatnya bila kita buat tahun melawat Malaysia 2020. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, itulah benda dah berlaku. Sekarang berlaku COVID-19, so sangat struggle, especially industri tourism, F&B, transportation, hotel. So ini industri-industri yang terkesan sebab just so you know, of course di Malaysia antara negara yang saya rasa sepatutnya yang paling ramai lah visitor dari segi tourism adalah dari negara China. Dan just so happen pula virus COVID ni berlaku di China. So kesan dia sangat besar untuk seluruh dunia, bukan sekadar Malaysia, sebab disebabkan China ni penduduk dia terlalu ramai. Berapa bilion penduduk dia? Dekat 2 bilion, 3 bilion lah, tak silap saya. Berapa bilion dah, satu lebih. Saya tak dapat the exact figure. Penduduk China berbilion-bilion. So bila mereka ni ramai, so mereka suka travel. Dan antara negara yang mereka suka travel adalah Malaysia. Dan mereka suka travel ke negara-negara lain juga. Dan airline industry, satu lagi efek airline industry lah, aviation industry. So in a sense, bila efek benda tu, semua orang efek sekarang ni. Satu dunia sekarang tengah efek. Dan Malaysia, dan mungkin juga Cik Nur Fitri ni cakap di Singapura juga, Malaysia, Singapura, Brunei, ni negara-negara Asia Tenggara ni dia affected a lot. Dan kita pula duduk dekat Malaysia ni, kita pun rely kepada negara-negara lain juga. Boleh ke saya cerita benda ni? Macam berat sangat je. Saya boleh teruskan ke tak ni? Saya ada berapa minit je lagi ni. Saya boleh teruskan atau tidak ni? Kalau boleh teruskan, saya teruskan ni. Sebab saya takut macam tiba-tiba saya seorang ni cakap seorang-seorang ni, semua orang macam saya cerita ekonomi pula pagi ni, bukan cerita benda senang-senang ke. Kalau saya boleh share, saya boleh teruskan, tekan tu live dengan love je. Saya nak love je, saya tak nak like, saya nak love. Tekan love banyak kali, so that saya boleh teruskan. Boleh teruskan Boleh, okey. So apa saya nak anda buat tuan-tuan dan puan-puan? Senang saja. Apa yang saya nak anda buat, disebabkan benda yang berlaku ni, kita tak, ada banyak benda kita tak boleh kontrol. Obviously kita tak boleh kontrol. Obviously makro. Ni sekarang kita cerita pasal makro ekonomi Ekonomi secara besar. Ekonomi secara makroekonomi, MACRO. Makroekonomi. Kalau sebut pasal makroekonomi, ini adalah ekonomi negara dan ekonomi dunia. Kita tak boleh kontrol, cakap orang sebelah tak boleh kontrol makro, tapi kita boleh kontrol mikroekonomi. Mikroekonomi tu apa? Ekonomi kita dan orang sekeliling kita yang dekat. Maksudnya ekonomi kita punya rumah tangga, ekonomi kita punya personal, dan paling penting ekonomi bisnes kita. Ini mikroekonomi, ekonomi kita. So apa saya nak share kepada anda hari ini adalah bagaimana, apa yang saya nak bagi tips sikit. Mungkin ini saja saya boleh bagi. Kalau esok saya boleh sambung lagi topik ni. Mikroekonomi. Mikroekonomi ni kita kena kontrol. Dan apa yang saya nak anda bantu saya adalah, bukan anda bantu saya, apa yang saya nak anda bantu diri anda adalah pastikan anda jaga cash flow anda betul-betul. Ini saja harapan ni sekarang. Jaga cash flow yang saya maksudkan ni bukan sekadar jaga duit yang ada di tangan. Tolong jaga juga duit yang patut masuk. Maksudnya apa? Teruskan buat sales. Jangan give up. Teruskan buat sales. Dapat duit, jaga elok-elok. Jangan give up. Jangan rasa macam habislah aku tak boleh buat apa-apa lah ni, ekonomi ni. Jangan.
Because it's an attraction. Kalau you cakap benda yang buruk, benda buruk datang. Sentiasa positif, sentiasa yakin yang you sebenarnya boleh buat sesuatu. So pastikan anda teruskan buat sales. Sebab ingat, siapa yang pernah pergi kelas cash flow saya? Siapa pernah pergi kelas cash flow saya? Saya akan run lagi kelas cash flow minggu ni. Saya akan run kelas costing dan cash flow 2 hari 1 malam. Saya akan buat minggu ni, hari Sabtu dengan Ahad. Siapa berminat boleh tinggal nombor telefon atau boleh WhatsApp kami www.richworks.com/whatsapp. Tim tolong tulis situ, tim SM tolong tulis situ link. Kalau nak tahu tentang program, boleh tinggal nombor telefon, bagi tim kita call atau WhatsApp kami www.richworks.com/whatsapp. Kita ada standard sekarang, semua WhatsApp je terus dan tim kita akan layan anda. Seriously tuan-tuan dan puan-puan, teruskan buat sales. Terima kasih. Saya nak hantar staff. Baik Tuan Adri, hantar je staff. Tuan Adri boleh call tim kita atau WhatsApp kami. Di page Nasrul Hadi, tim tolong pick up Tuan Adri Adha. Tolong check dekat page saya, Tuan Adri nak hantar staff. Hantar staff. Sebab apa saya nak cakap macam ni? Kan saya cakap perkataan cash flow, perkataan yang paling, yang acah-acah macam bijak tu, betul, perkataan tu sangat bijak. Cash flow, faham cash flow. Yang paling penting adalah perkataan apa? Bukan flow. Yang paling penting adalah cash. So for the cash to flow, you must have the cash coming in. So dari mana cash datang ni? Cash datang daripada sales. So teruskan buat sales. Jangan berhenti buat sales. Sales yang akan menyelamatkan anda, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila saya cakap teruskan buat sales, pastikan buat sales dan collect duit. Jangan buat sales bagi hutang. Betul, buat sales boleh juga. Buat sales tapi bagi invoice duit tak dapat. Itu dah kenapa? Itu acah-acah buat sales. Kita tak nak acah-acah buat sales. Kita nak seriously buat sales. Baik, bawa masuk duit. Bila saya cakap buat sales betul-betul tu, maksud saya buat sales jangan bagi orang hutang kita. Bagi servis, bagi produk, dapat duit. Faham Bagi servis, bagi produk, dapat duit. Ulang ni. Bagi servis, bagi produk, dapat duit. Bagi servis, bagi produk, dapat duit. Lagi sekali. Bagi servis, bagi produk, dapat duit. Yang paling penting nombor 3 tu, dapat duit. Macam orang sebelah, duit. Duit, bawa masuk duit. Okey? Boleh? Faham? Okey, so ini yang saya nak share pada pagi ni. Saya akan bergerak tak lama lagi. Saya memang tinggal waktu je, tim dah queue dah. So ini yang saya nak share pagi ni. Ingat bagi servis, bagi produk, dapat duit. Sebab saya akan run kelas cash flow minggu ni dengan konten yang lebih padu lagi. Sebab disebabkan situasi sekarang ni, saya kena fikir cara yang terbaik untuk bantu anda. Bagi mereka yang datang ke kelas, anda akan dapat konten baru minggu ni yang saya akan share something yang lebih padu. Saya harap mereka yang datang ni akan excited lah. Sebab saya betul-betul nak bantu anda. Dan situasi dia sekarang bukan situasi yang mudah lah untuk kita semua. Tapi jangan give up. Teruskan buat sales. Apa maksud sales? Bagi servis, bagi produk, dapat duit. Okey? Faham Jangan salah faham Boleh? Okey, so itu saja untuk pagi ni. Of course, dari masa ke semasa, jika ada something benda baru yang kita boleh share, kita akan teruskan share. Petang ni insyaAllah ada kesempatan saya akan live sekali lagi di page Richworks untuk sesi kopi panas. Semalam tak sempat. Hari ni kita akan sambung balik. Mungkin kita try akan bersiaran secara luar. Kita try. Kadang-kadang cuaca tidak mengizinkan. That's why kita tak mampu nak buat di luar. So pagi ni padat gila. So kita bagi yang paling penting je. So hari ni hari Isnin. Pastikan anda buat apa tau? Pastikan anda target betul-betul minggu ni nak dapat sales berapa. Sementara orang tengah rasa sibuk nak membeli ni, buatlah apa yang patut. Tolong tuan-tuan dan puan-puan, jangan give up Perkataan penting dia, jangan give up dan jangan ada attraction yang buruk. Puan Umu Husin, Tuan Syed dapat surat LHDN, nak buat apa? Bagi tahu dengan puan punya camp. Hantar gambar surat tu, bagi dekat camp dan mungkin saya akan boleh adjust lah Puan Umu Husin. Dekat AFP, WhatsApp surat tu kepada camp dan saya boleh tahu. Saya tak tahu surat tu surat apa. Mungkin surat LHDN yang dibagi tu bagi tahu nombor akaun LHDN je. Itu pun mungkin juga. Okey, boleh? Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Saya ucapkan anda selamat berjaya untuk hari ni. Hari Isnin 17 Februari 2020. Sudah masuk pertengahan, dah lepas pertengahan Februari dah. So jangan give up. Jangan give up buat sales. Ingat bagi servis, bagi produk, dapat duit. Itu maksudnya buat sales. Okey? Boleh?
So insyaAllah kita akan sambung lagi esok pagi pula untuk sesi bangun seterusnya. Tapi petang ni ada sesi kopi panas. Harap anda boleh tonton, cuma bukan di page yang ni, di page Ritual dan juga di Instagram Ritual. InsyaAllah 5.30 petang ni. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Jaga diri. Siapa nak pergi kelas, tinggal nombor telefon ataupun WhatsApp kami, www.rituals.com/whatsapp. Okay, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum.